Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Yang saya hormati ahli jawatan Rasul Masjid Al-Tapak, para pemimpin setempat, para asatizah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala bagi lagi kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita duduk dekat dalam majlis ilmu pagi-pagi ini, lepas subuh ini, dalam keadaan ramai lagi yang perempuan-perempuan sekalian yang sekarang tengah buruk kan pembelaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi kesempatan kepada kita. Kita dapat sama-sama sembahyang subuh secara berjemaah. Lepas itu mendengar sedikit utusan ilmu. Tuan-tuan sekalian, tajuk kita pada hari ini tuan-tuan, al-iman wa haqiqatuhu, iman dan hakikat dia. Tuan-tuan, pada kuliah maghrib yang lepas saya telah menceritakan kepada tuan-tuan beberapa pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang-orang mukmin. Dan insya-Allah Subhanahu wa taala pada kuliah subuh ini saya ulang sedikit. Sebelum itu tuan-tuan, pengarang buku ini dia kata begini. Laqad bayyana Allah Subhanahu wa ta'ala li'ibadihi haqiqatal iman alladhi yaqbalu Allah bihi a'mal. Itu yang saya baca ni tuan-tuan, dia dalam bahasa Arab. Pengarang dia adalah rektor Universiti Al-Iman Yaman. Apa dia kata tuan-tuan dalam buku dia? Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada hamba dia hakikat iman, hakikat keimanan sendiri, yang mana yaqbalullahu bihi amal, hakikat amal ataupun keimanan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan.
serta merealisasikan apa benda yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang mukmin. Apa janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin? Banyak. Dekat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala janjikan pelbagai janji-janji kepada orang-orang mukmin ini. Antara dia apa dia? An-nasru 'alal a'da. An-nasru 'alal a'da itu maksudnya menolong mengalahkan musuh-musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Maka hak kami menolong orang-orang yang beriman. Sebelum ni tuan-tuan kuliah saya dah terangkan kepada tuan-tuan apa perbezaan antara Muslim mukmin. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. La yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Hadis kata, saya kata la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Apa ini? Maksud dia apa dia? Tidak mencuri. Seorang pencuri itu kalaulah waktu dia nak mencuri itu dia seorang mukmin. Mukmin ke muslim? Mukmin disebut. La yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak mencuri seorang pencuri itu kalaulah dia nak mencuri waktu itu dia seorang mukmin. Tidak disebut dekat situ muslim. Jadi tuan-tuan tengok dekat dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menyebut apa dia? Keluar kaedah daripada hadis ini, keluar kaedah laisa kullu muslimin mu'min. Maksud dia bukan semua orang muslim itu adalah orang mukmin, tetapi semua orang mukmin itu adalah orang muslim. Sebab tu tuan-tuan kita tengok terdekat dia kat kapal tu, penjaga kapal tu, berapa ramai orang Melayu yang Islam. Ramai tak? Ramai. Sebab ada beza antara muslim dan juga mukmin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang mukmin banti yang cukup banyak. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan maka hak kamilah untuk menolong orang-orang yang mukmin. Orang-orang mukmin. Dulu saya ceritakan dekat tuan-tuan bagaimana peristiwa yang berlaku waktu peperangan Iraq. Yaman tuan-tuan, Yaman dia memang taksub dengan Islam ini. Maksud betul ramai di kalangan orang Arab Yaman tuan-tuan yang menghafal Al-Quran. Memang ramai. Kalau katakan sembahyang maghrib ataupun sembahyang subuh atau sembahyang yang jahat, sembahyang yang kuat, kalau imam salah baca Quran, satu masjid tu, betul-betul ramai di kalangan mereka yang menghafal Al-Quran. Dan ramai mereka tuan-tuan orang yang cerdik, orang yang mandi. Sultan-sultan itu pun dikatakan daripada keturunan Yaman. Ada kan? Tuan-tuan. Jadi Yaman dengan Malaysia dia ada alaqah yang cukup hebat. Ada apa? Alaqah tu dia kata kaitan yang cukup rapat. Tuan-tuan kalau pergi dekat Hadrar Maut tu, tuan-tuan tengok orang-orang Yaman, Hadrar dia dah pakai kain macam kita ni lah. Memang ada alaqah, ada kaitan yang rapat antara Yaman dan juga Malaysia ataupun tanah Melayu. Jadi tuan-tuan, waktu peperangan Iraq, Yaman dia dibuat kunut nazilah. Buat kunut nazilah panjang-panjang. Mungkin saya kata kesan dia apa dia?
Pemerintah Jazirah menunjukkan satu aib yang cukup besar, aib Amerika yang cukup besar. Yang ini tuan-tuan pemerintah Jazirah tunjukkan. Sebab tuan-tuan dekat depan saya ni mungkin ramai bekas-bekas tentera, bekas polis, bekas yang bahagian persenjataan lah, tuan-tuan pun tahu bagaimana kekuatan tanker. Sekali dia lepaskan peluru dia tu boleh pergi berapa kilometer? 20 ke 30. Saya agak-agakkan begitu. 20 ke 30 kilometer, tuan-tuan. Sekali dia tembak dekat sini, hampa pun dapat. Ataupun dekat dengan lebih kurang macam tu lah. Itu kekuatan tanker tu, tuan-tuan. Tapi pemerintah Jazirah dia menunjukkan satu aib besar Amerika. Apa dia? Kapal ataupun tanker tu, tuan-tuan, dia tertembak kawan dia yang berada jarak dia tak jauh. Tak jauh, tuan-tuan. Benda ni pemerintah Jazirah tunjukkan. Tanker antara satu tanker dengan satu tanker, saya anggarkan, tuan-tuan. Satu tanker tu lebih kurang bukan mungkin dekat tempat saya duduk ni. Dan satu lagi mungkin dekat tempat kemah yang tuan-tuan letak kereta. Berapa punya dekat? Dekat, tuan-tuan. Peluru tu dia duduk, pemerintah Jazirah duduk memang kena dekat kawan ni. Tanker yang jarak satu sini, satu sana. Tuan-tuan sendiri tahu kekuatan tanker tu. Peluru dia boleh pergi berapa punya jauh. Malu Amerika benda ni. Malu Amerika menyebabkan dia tak benarkan pemerintah Jazirah masuk bursa saham. Apa benda yang dia buat? Dia pergi bom pemerintah Jazirah. Tak pasal-pasal orang tu mati. Tak pasal-pasal syahid. Allahu a'lam. Syahid tidak, Allahu a'lam. Dan ini mungkin antara janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Ini mungkin janji Allah Subhanahu wa taala. Lagi apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ad-difa' anhum. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ayat Al-Quran itu. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong, mempertahankan orang-orang yang beriman. Dan banyak lagi, tuan-tuan, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Banyak lagi. Sebab saya dah ceritakan dekat dalam kuliah maghrib saya. Tuan-tuan tengok live ni. Tuan-tuan tengok. Jadi tajuk kita hari ini ialah hakikatul iman. Hakikat iman. Al-iman i'tiqad wal amal. Iman itu apa dia? I'tiqad, pegangan, dan juga amalan. Tak boleh tuan-tuan. Iman apa? Tak boleh. Kalau setakat percaya sahaja, tak boleh. Sebab dia ada dua benda, percaya dan juga amal. Kenapa saya kata macam ni, tuan-tuan? Saya ulang lagi. Tak apa, biar. Sebab tuan-tuan kan dulu kalau orang nak pergi naik Cameron Highland, dia akan lalu tapah dia kan, sebelum ada simpang kulai. Dia akan lalu tapah. Satu hari musim hujan, jalan dekat Cameron Highland tu tutup, tanah tutup. Kontraktor Cina yang baiki jalan tu, dia kata apa? Ini mungkin Tuhan Allah punya kerja. Kontraktor. Sebab TV3 tayangkan, ayat ni ada, TV3 tayangkan. Kontraktor tu kata, ini mungkin Tuhan Allah punya kerja. Cina pun dia percaya ada Tuhan. Kalau kita percaya sahaja, apa beza percaya kita dengan percaya Cina? Kita percaya ada Allah. Cina
beza percaya kita dengan percaya dia? Sama ke? Apa pula yang membezakan antara percaya kita dengan percaya dia? Apa beza? Kalau setakat tak ada amalan, sebab kata percaya kita dengan percaya Cina sama je lah. Sama je lah. Apa dia yang membezakan antara kita dengan dia? Ialah amal. Dia kuat wala amal. Amal tak ada pada orang-orang yang bukan Islam. Tapi pada orang Islam ada amal. Sebab itu rukun iman dan juga rukun Islam. Ucap kalimah syahadah, betul sembahyang, puasa, itu kan amalan. Itu yang membezakan antara kita dengan orang-orang bukan iman, bukan Islam. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Ini sifat-sifat. Maksud dia apa dia? Sebelum tu saya beritahu. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman ni siapa? Alladzina amanu billahi wa rasulihi. Orang-orang beriman ni siapa? Orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan juga Rasul dia. Sifat orang beriman ni. Summa lam yartabu, kemudian mereka tak ada syak. Lam yartab, langsung tak ada keraguan, tak ada. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad dengan harta mereka. Sangat pertama, berjihad dengan harta. Wa anfusihim fi sabilillah, dan juga dengan diri mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun, orang-orang itu mereka orang-orang yang benar. Ini sifat-sifat orang-orang mukmin di tadi tuan. Jadi pengarang buku ini kata apa? Wa nawa min hadhil ayat, dan kita lihat daripada ayat ini, dan kita teliti daripada ayat ini, annal imanul maqbul as-sadiq. Dia kata sesungguhnya iman yang diterima dan yang benar ni, huwa, dia adalah i'tiqad. I'tiqad pegangan. Alladzi la yuqalidu raib, yang mana tuan-tuan tidak bercampur aduk dengan raibun. Bukan raib, rayaba, raibun. Macam ayat Al-Quran mula-mula kita baca kan, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi, raibun. Cuma tuan-tuan, bila kita baca ayat ni, ayat mula-mula surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, la raiba fihi, kan lam dekat sini, kalau dalam bahasa Arab, dalam nama bahasa Arab disebut la nafi lil jins. La nafi lil jins ni maksud kata lam yang menindakkan dengan sebenar-benar tak ada. Kitab ini la raiba fihi, no doubt. Betul kan? Betul kan? Betul. Maksud tu langsung tak ada keraguan, tak ada langsung. Sebab tu baris dia berubah. Nak kena mana satu la nafi lil jins, baris sebelah dia buat. Contoh katakan asal dia raibun, bila masuk je la, dia jadi la raiba fi, kan Pak? Itu nama dia la nafi lil jins. Lam yang menidakkan, dengan memang tak ada, langsung tak ada. Itu terjemahan saya lah tuan-tuan. Baik. Jadi kita lihat daripada ayat ni, sesungguhnya iman yang diterima yang benar ialah i'tiqad, pegangan, kepercayaan yang tidak bercampur dengan orang. Tak ada keraguan, tak ada. Yang dia itu adalah amalan yang ditunjukkan pada jihad dengan harta dan diri pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini ditulis jihad bi amwalihim wa anfusihim,
Dan macam-macam lagi lah tuan-tuan. Dan macam-macam lagi amal-amal kebaikan. Banyak amal-amal kebaikan ni. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi banyak menceritakan tentang amal-amal yang baik. Datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa amalan paling baik?" Nabi kata, "Amalan paling baik bersedekah." Datang orang lain, sahabat yang lain, tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa amalan paling baik?" Nabi jawab, "Amalan paling baik berjihad." Datang sahabat yang lain, bertanya, "Ya Rasulullah, apa amalan paling baik?" Lalu Nabi jawab, "Amalan paling baik macam-macam lah, menjaga kedua orang dan sebagainya." Hadis-hadis ini menunjukkan apa dia? Amalan baik itu banyak mengikut kepada Tuhan. Kalau orang tu jenis bekeng, jenis cungir, jenis badan sasa, badan sama, dan dia ni memang layak lah, maka amalan paling baik kepada dia adalah jihad. Kalau yang jenis orang ni, dia jenis kedekut sikit gambarnya, jadi amalan yang paling baik untuk dia apa dia? Bersedekah. Dan bermacam-macam lagi lah tuan-tuan amalan paling baik. Buatlah amalan, apa-apa sahaja amalan pun, walaupun kecil. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tak tahu. Lalu tabung masuk sekupang, besok tengok kuliah, lalu lagi tabung masuk lagi sekupang, aja sekupang aja semuanya je. Kan? Tuan-tuan, memang pada kita sekupang adalah apa ada. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hitung benda yang kita buat. Contohlah tuan-tuan, kita ni dekat dalam poket kita ada sekupang aja. Sahabat yang lain, dia dekat dalam bank dia ada berjuta-juta, berbilion-bilion. Kalau dia infakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan jihad bi amwalihim tadi kan. Kalaulah kata dia infakkan berjuta, 1 juta untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan, dia dekat dalam bank banyak lagi. Orang ni dekat dalam poket dia, dekat dalam bank dia, dekat semua tempat dah tak ada. Dia hanya ada sekupang lagi. Dia masukkan sekupang untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dah kosong dah, tak ada apa dah pada dia. Jangan kita ingat, oh yang ni 1 juta nanti dapat banyak. Belum tentu. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin orang yang bagi sekupang itu lebih Allah Ta'ala sayang. Sebab apa? Sebab dia dah ada sekupang aja. Itu je yang dia ada. Dimasukkan dekat dalam tabung untuk fisabilillah. Kemungkinan benda ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin. Baik. Jadi sambung lagi. Zalika bi anna al-i'tiqadul qalb la yakfi li qabulil amal. Pengarang buku dia kata sesungguhnya i'tiqad dekat dalam hati, i'tiqad percaya sahaja tak mencukupi, tak cukup. Sebab apa dia kata? Falaqad kana iblis mu'taqidan billah. Antara sebab-sebab lain kenapa dia kata tak cukup setakat percaya sahaja, kena ada amalan. Kenapa? Sebab tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kita dengan iblis yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan tuan-tuan, cerita sebelum Nabi Adam diutus, Nabi Adam diusir keluar ke bumi, Allah Ta'ala berdialog dengan iblis. Allah Ta'ala suruh iblis sujud kepada Adam, tapi iblis dia tak nak sujud kepada Adam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia pun iblis tu sombong, bongkar, belagak.
Dia tak nak sujud kepada Adam. Ha? Apa kata Iblis? Iblis berdialog dengan Allah Ta'ala. Iblis kata apa? Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'atsun. Wahai Tuhan aku, bagilah aku tempoh sampai ke satu waktu, sampai masa, sampai hari kiamat. Yawmi yub'atsun, hari dibangkitkan. Maksud kata Iblis yang berdialog dengan Allah Ta'ala tu dia lagi. Antara dia dengan kita, siapa yang lebih percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita percaya tapi kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak pernah pun berdialog dengan Allah Ta'ala. Tapi Iblis ni dia berdialog dengan Allah Ta'ala. Ha? Jadi sebab tu pengarang buku dia kata, kalau setakat percaya kepada Allah Ta'ala itu ada tak cukup, kena ada amalan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Adam. Fasajadu, lalu malaikat pun sujud. Illa Iblis, malaikat Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Angkat sombong dia daripada orang-orang yang kufur. Wa ma'a zalik, dan demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifatkan Iblis ni kenapa kufur, takabur, daripada apa dia? Daripada melakukan apa benda, melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak nak dia. Takabur. Apa kata Iblis? Iblis dia kata apa tuan-tuan? Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartu. Maksud dia, apa benda yang menghalang kau hai Iblis sujud kepada Adam bila aku suruh? Apa kata Iblis? Ana khairun minhu. Ana khairun minhu maksud kata apa? Aku lebih bagus daripada dia. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku ya Allah daripada api. Kau ciptakan dia daripada tanah. Ni antara sifat Iblis, tuan-tuan. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus daripada dia. Tuan-tuan, sebesar mana pun pangkat kita, tuan-tuan, pangkat kita, jangan sekali-kali kita kata dekat dalam diri kita ana khairun minhu. Kita pangkat besar, ni contoh tuan-tuan, pangkat besar, yang bawah tu merepet je. Dekat dalam camp ialah silalah tuan-tuan. Tapi dekat dalam masyarakat sangkut sekejap tuan-tuan punya pangkat yang besar. Tak salah pun kalau tuan-tuan pangkat apa nama, bintang-bintang tu, tuan-tuan pergi dekat dalam masjid, kamu sikit naik cicak apa-apa, tak salah pun. Jangan sekali-kali ada sikap apa dia, ana khairun minhu. Siapa pun kau, ustaz pun kau, alim pun kau, siapa pun kau, engkau ustaz, lelaki tu. Kenapa tuan-tuan, kalau ustaz lelaki tu bukan setakat bercakap ya tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala beritahu, kamu wa maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kamu ni kemurkaan besar di sisi Allah Ta'ala, kamu bercakap tapi kamu tak buat. Yang ni tuan-tuan, bila baca ayat Al-Quran, terfikir rasa macam malas pula nak bagi kuliah. Tapi bila fikir balik, kalau kita tak mampu buat semua benda, jangan kita tinggalkan semua. Kita ustaz, kita bercakap, ataupun kita tak bercakap, kita tak dalam Facebook ke, ataupun dalam WhatsApp sebarkan entah mana-mana lah. Kalau dekat dalam Facebook kita tulis bukan-bukan, hari ni kita tulis, tahun depan dia keluar balik. Kan? Tuan-tuan, dia akan update sentiasa kan? Benda-benda macam tu, benda-benda buruk tu jangan kita buat. Jangan sekali-kali ada dekat dalam diri kita ada khairun minhu. Buang. Waktu bekerja ialah silalah kan. Gunalah pangkat tu, buatlah arahan atau silakan. Yang tu tak jadi masalah. Cuma yang menjadi masalah sikap takbur, sikap sombong, sikap belagak, sikap yang rasa aku ni lebih bagus lagi daripada dia. Dia ni apa?
Dulu saya cerita dekat tuan-tuan kan, kalau kuliah-kuliah saya cerita kan, kau siapa? Aku CEO. Contohlah, CEO, kau siapa? Lepas ni ke DO. Aku DO, kau siapa? Lepas ni CEO, aku CEO, kau siapa? Lepas ni aku GRO. Tak, bukan. Lepas tu, F, aku UFO. Tuan-tuan, tak kira lah tuan-tuan siapa pun, besar mana pun pangkat tuan-tuan. Sekali lagi tuan-tuan, buang sikap anak khairul minkum. Sebab apa tuan-tuan, saya tak kenal tuan-tuan dekat dalam ni. Apa pangkat tuan-tuan engineer ke, arkitek ke, lawyer ke, apa, saya tak tahu. Saya cakap general tuan-tuan. Saya tak tahu, saya tak kenal tuan-tuan siapa. Saya tak kenal pun bukan kenal tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, wa may yata'ammal ahwal muslimin al-yawm, ini tidak tunjuk angin pula. Baik. Fal iman haq. Jadi iman yang benar tu apa dia? Izan dia itu amalan bumi pertama, khulasah dia al-i'tiqad. Akidah sabitah, bukan akidah sabitah, akidah yang tetap, yang tidak bercampur dengan syak. Dan yang kedua, amalan yang membenarkan akidah itu, iman dan juga amalan. Jadi amal ni dia ada anwa itu maksud kata jenis-jenis. Amalul qalbi, amal hati, kerja hati. Kerja hati ini seperti mana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman hauna. Iman itu adalah dekat sini, dekat jantung, dekat hati. Jantung ni tuan-tuan dia boleh bila kita berlari, dia berjalan di jantung ni kan. Kita melompat, dia berjalan. Kita berlari, kita apa dia? Berenang, dia berjalan. Kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia berjalan. Dia berhenti, kita jalan. Kan? Betul kan? Dia berhenti, kita yang berjalan. Kena ingat sikit. Baik. Jadi iman tu dekat sini. Tuan-tuan. Baik. Amal seperti mana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya inabah ilaihi. Orang buku ni kata inabah ilaihi, taubat kepada dia. Dan seterusnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buat cerita bab tawakal ni. Waktu saya duduk dekat Yaman ni adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di kalangan kerajaan Malaysia ni tuan-tuan. Dia selalu baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Satu hari dia duduk tuan-tuan dengan rumah sewa dengan kawan-kawan biasalah. Satu hari pencuri masuk dekat rumah dia. Kopak ada pintu tu habis. Pintu tu pintu besi. Kan dia macam benda besi yang macam L tu, benda apa nama dia tak. Dia buka besi tu, dia kopak habis. Memang jahanam lah pintu tu, senang cerita. Sahabat yang dia ni suka baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Pintu bilik dia sebelah pintu yang kena kopak tu. Sebelah, betul-betul sebelah. Tapi bila dia balik sembahyang Jumaat, tengok rumah habis sepak. Tapi bilik dia pencuri tak masuk pun. Tapi dekat dalam bilik dia pun duit boleh tahan apa banyak ni. Pencuri tak masuk pun tuan-tuan. Bilik dia satu apa geledah pun tak ada. Tuan-tuan,
Sebab apa? Amalkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, contoh katakanlah kita bertawakal kepada Allah Taala, janganlah pula kita bawa ke masjid, bawa Lamborghini, contoh. Lepas tu Lamborghini kita tu, kita tak tutup enjin, biarkan pintu dia tercampur ada botol tu. Dia kata tercampur ada botol tu. Biar dia tercampur, itu bukan yang tawakal. Itu nama dia sedekah. Tuan-tuan, sedekah Lamborghini dia bawa. Yang nama dia tawakal tu apa dia? Okey, masuk parking kereta, tutup enjin elok-elok, steering tu ada lock steering. Lepas tu tutup pintu elok, tutup alam, baru bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Itu betul tuan-tuan, boleh kata tawakal kita tu. Kalau lah kata kita biar dia macam tu, biar dia tercampur ada apa itu bukan dia nama tawakal. Itu nama dia sedekah kepada kediri. Tuan-tuan, kena buat betul kunci dia dan sebagainya. Jadi bab tawakal ni tuan-tuan, baik saya bacakan sedikit berkaitan dengan tawakal. Apa dia tawakal? Setiap amalan dan urusan yang dilakukan oleh seorang itu memerlukan keyakinan, kerana yakin itu ialah etikad yang teguh dan menunggu. Hampir sama dengan apa benda yang kita bacakan. Sebab tu di samping itu juga tuan-tuan, kita tidak boleh meninggalkan pilihan diri, iaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan sesuatu itu mengikut ketetapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tuan-tuan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Maksud dia apa? Bila mana orang-orang muslim dia melihat ahzab, tentera-tentera ahzab, qalu, mereka kata apa? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah yang Allah Ta'ala dan Rasulnya janji. Wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Benar janji Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidak menambah kepada mereka itu melainkan apa dia? Iman. Sebab tu mula-mula tadi iman kan? Iman wa taslima, dan juga penyerahan ataupun tawakal. Persoalan tuan-tuan ni, kenapa peperangan Ahzab ni yang selalu kita baca waktu hari raya takbir kan? Sebab peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq ni tuan-tuan adalah satu peperangan yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri menghancurkan musuh-musuh Islam. Bila mana bantuan Allah Subhanahu wa taala datang, apa orang-orang muslim kata? Sadaqa wa'dah. Sebab tu dia takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu macam mana takbir kita hari raya tu sama seperti mana takbir ketika mana sahabat-sahabat menang dalam peperangan Ahzab. Sadaqa wa'dah, benar janji Allah Subhanahu wa taala. Wa nasara 'abdah, menolong hamba dia. Wa a'azza jundah. Azza maksudnya dia hebat, gagah, perkasa, menggagah perkasakan tentera. Wa hazama al-ahzab wahda, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri binasakan tentera Ahzab dengan tentera Allah Subhanahu wa taala. Tentera Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan banyak. Tak payah bukan cakap manusia sahaja. Datang katak juga adalah tentera Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok dekat dalam Al-Quran, katak tuan-tuan, cuba puan-puan dekat dalam tu. Kalaulah kata tiba-tiba tuan-tuan, puan-puan sekalian, katak melompat dekat puan-puan, apa jadi? Siapa melompat? Sila-sila puan-puan melompat dan tak tahu mana satu katak, mana satu puan-puan.
Tuan-tuan, kat dalam ni penuh kata ataupun kita nak tidur pun kata ada. Tambah-tambah yang tidur dengan mulut itu dulu. Tengah tidur kata masuk mulut. Kata juga adalah kata Allah. Apa lagi? Kumal itu. Tuan-tuan tengah duduk ceramah ni tiba-tiba penuh dengan itu. Tak lalu nak itu. Baru-baru ni COVID, contohlah kata COVID, benda-benda kuman-kuman tahap benda pun tak tahulah. Kenapa kita percaya pada COVID tu? Bukan saya tolak COVID, tak, tuan, bukan. Bukan saya tolak, tak. Berita kata COVID, lepas tu kerajaan pun sebat kan. Kita pun percaya COVID. Benda tu kita tak nampak. Kita boleh percaya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan bumi dan sekian ni kita tak nampak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita tak nak percaya pada Allah Taala? COVID kan, COVID kita percaya dia tu ada. Saya percaya COVID ada tuan, mungkinlah kan? Saya pun percaya. Allah Taala yang tak nampak pun kita kena percaya. Sebab tu banyak benda-benda tuan. Contohnya angin. Tuan-tuan nampak angin? Kenapa tuan-tuan percaya ada angin? Ada rasa. Kan? Tuan-tuan, macam contoh kata tuan-tuan, benda yang kita tak nampak. Saya tanya tuan-tuan, saya ada otak. Tuan-tuan ada otak? Ada tak? Kalau tuan-tuan ada otak, cuba tuan-tuan tunjukkan dekat saya. Boleh? Boleh tak? Tak benda tu memang tak boleh. Tapi kita tahu kita ada otak. Itu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita pasal tentera Ahzab ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala hantar angin yang menyebabkan habis semua kemah-kemah musuh ni tuan-tuan. Tuan-tuan, punca berlakunya peperangan Ahzab ni apabila puak-puak kabilah-kabilah Arab ni tuan-tuan, mereka buat persatuan ataupun mereka berpakat-pakat untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ketua-ketua mereka adalah Salam, Huyai dan beberapa orang lagi. Pergi menghasut, pergi jumpa dengan kabilah, pergi jumpa dengan pemimpin Arab Quraisy, berbincang supaya kami ini dah berpakat-pakat dah untuk pergi menyerang Nabi. Dia pakat pula dengan beberapa kabilah Yahudi, antaranya Bani Quraizah. Asalnya Bani Quraizah, pemimpin Bani Quraizah tidak mahu menyertai peperangan, menyertai Ahzab ni. Sebab apa? Sebab dah ada perjanjian antara Muslim, antara Nabi dan juga kabilah-kabilah Bani Quraizah ni. Tapi bila mana datang sekali tiada, lepas tu tak nak, datang kali kedua tak nak juga, datang kali ketiga dan seterusnya, dan mereka katakan kita ni dah kuat dah ramai dah ada lebih kurang 10,000 orang ni, dah ada ramai dah. Jadi Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah pun dia bersetuju untuk menyertai. Lalu dicadangkan sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan supaya digali parit. Gali parit buat gali sampailah satu tempat tuan-tuan, sampai satu tempat ada batu yang perlu dipecahkan. Sahabat-sahabat pukul pecah, tak pecah. Panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pukul batu, pecah, keluar percikan api. Dan Nabi tanya, wahai zaman, kau nampak tak apa benda yang keluar? Dia nampak apa benda yang keluar? Percikan api. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pukul batu,
Allah Ta'ala bukakan hijab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat dia akan buka kota-kota mana? Kota-kota. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala bukakan dia punya hijab, tuan-tuan. Baik, berkaitan dengan tawakal, tuan-tuan, sikit lagi, tuan-tuan, tuan-tuan jangan tengok muka jam, tuan-tuan jangan tengok muka pintu, lepas tu tuan-tuan sambung keluar. Ada kan? Tuan-tuan tengok muka saya. Sikit lagi, tuan-tuan, tak apa. Tuan-tuan urut tuan-tuan punya kaki sikit kan? Sikit je kan? Ini nama dia jihad, tuan-tuan. Sabar. Jangan lebih kurang kuliah. Lebih kurang macam itulah, tuan-tuan. Selingan. Baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lain, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila mana kamu dah bersepakat ataupun dah bersetuju, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, dalam ayat ni fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, sebelum tu apa dia? Wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Syawir itu maksudnya bersyawarat. Bermusyawarat lah. Fa iza azamta, bila mana dah bersepakat, fatawakkal 'ala Allah. Maksud kita bersyawarat ni pun juga ada dekat dalam Al-Quran menceritakan wasyawirhum, buat bersyawarat, bincang. Dah mana lantik okey, dah mesyuarat, lantik dia pengurusi, dia timbalan, dia sekian. Iza azamta fatawakkal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi ayat Al-Quran kita, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cukuplah. Lagi ayat Allah, ayat Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakal, berserah dirilah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Tuan-tuan, Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup, dia tak mati. Dia tak macam kita ni, tuan-tuan. Kita mati, tuan-tuan, kita mati. Siapa pun kita, semana pun orang punya pangkat, kita akan mati. Kita akan mati, tuan-tuan. Persoalan sekarang ni, dah bersedia ke belum untuk mati? Tuan-tuan, dah bersedia ke belum? Pencen dah, pencen lah. Bukan sangat pencen dah. Bukan sangat pencen dia. Muda untuk mati, tuan-tuan. Tak kira muda ke kecil dah. Persoalan dia, kalaulah kata karang Allah Ta'ala tarik kita, Allah Ta'ala ambil kita, karang kejap lagi, dah bersedia ke belum? Benda yang kadang-kadang tuan-tuan balik ni kita letak tangan kita kata, kalaulah kata aku mati hari ini, siapa di kalangan anak-anak aku, bayangkan seorang-seorang, siapalah di kalangan anak-anak aku ni yang boleh mandikan jenazah aku? Bayangkan, siapalah kata-kata, siapalah yang boleh sembahyangkan jenazah? Di antara anak-anak aku yang arkitek, engineer, lawyer, apa lagi? Sebagainya lah, tuan-tuan. Di antara anak-anak aku ni yang mana satu gambarnya yang boleh sembahyangkan jenazah aku? Yang mana gambar-gambarnya anak-anak aku ni yang akan sentiasa mendoakan aku dekat dalam kubur? Bukan kata salah jadi engineer, arkitek, lawyer tu tak. Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan anak tuan-tuan jadi arkitek, lawyer, pembuat, lawyer, pembuat, tuan-tuan, segala-galanya lah, tak jadi masalah. Cuma bekalan kita dekat dalam kubur tu, siapa agama yang akan mendoakan itu? Sebab apa, bila mana mati dia anak Adam, qata'a amaluhu, habis lagi punya amalan, habis. Dan qata'a amaluhu, dah tak ada dah amal. Melainkan apa dia? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan juga apa dia? Anak yang mendoakan dia dekat dalam kubur. Nanti bayang saya, siapa gambar yang aku yang akan sentiasa mendoakan dekat dalam kubur.
duduk dekat dalam kubur seorang-seorang. Tuan-tuan, sebab tu sedekah jariah. Ada satu benda yang kita selalu kata sedekah jariah. Ya betul. Jangan kita lupa satu benda. Satu benda, sayyiatul jariyah. Sayyiatul jariyah ni apa dia, tuan-tuan? Sayyiatul jariyah ni ataupun dosa-dosa yang juga berterusan. Contoh kata kita founder kepada Zumba, tak guna dah tarian tu kan, wallahu alam. Kita pengasas, contoh kata kan. Memang dalam Al-Quran bagi tahu wala yaziru waziratu wizra ukhra. Maksud kata kita tak menanggung dosa orang lain. Tapi kalau kita founder, kita pengasas kepada satu dosa ni, dosa tu yang nama dia sayyiatul jariyah, dosa yang berterusan. Yang ni ada tuan-tuan yang kita selalu urus sedekah jariah. Contohlah tuan-tuan pangkat besar. Tuan-tuan ajar anak-anak tuan-tuan, bukan anak-anak buah tuan-tuan supaya minum arak lah bla 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 lah. Sampai di benda tu jadi tabiat dia. Tuan-tuan dah cuci tangan dah bertaubat dah, tapi aku dah pencet dah, tak naklah buat, tak naklah minum arak lagi, tak naklah benda ni, aku dah tinggal dah, aku dah probing lah, semua ni dah probing, semua dah tinggal dah benda ni. Tapi tu anak-anak buah kita yang bawah-bawah yang kita ajar dia, yang kita suruh dia minum arak, paksa bla bla, tak minum kena sepak dan sebagainya, dia meneruskan benda tu. Dia dah minum arak, dia pergi sepak terajang pula anak-anak buah dia, suruh minum arak. Yang tu nama dia sayyiatul jariyah. Tuan-tuan, saya tak kata ke tuan-tuan, saya tak tahu pangkat tuan-tuan apa. Tuan-tuan, sekiranya adalah benda ni tuan-tuan, walaupun tuan-tuan dah cuci tangan, bagi tahu balik dekat anak-anak buah tuan-tuan yang tuan-tuan pernah buat macam ni. Dakwah balik, bagi tahu balik. Minta maaf lah, saya dah pencet dah. Dulu memang saya salah, saya buat sekian. Mohon balik, janganlah minum arak ni. Apa dah dulu dah, nanti mati di surga semua ceramah kata-kata sayyiatul jariyah ni. Takutlah pula. Dulu saya yang mengajar orang dia buat, contoh. Kalau ni mat, janganlah minum arak, aku takut juga. Aku pun takut dosa. Dulu memang aku tak tahu, kata dakwah balik, ajak balik dia pergi ke surau, buat benda yang baik. Takut nanti dosa itu berterusan sampai kat dalam kubur pun benda itu berterusan. Yang ni yang kita takut, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa cukuplah setakat ni kuliah subuh pagi ini. Tuan-tuan pun dah tengok muka jam, tuan-tuan pun dah tengok muka pintu, ilmulah kita bersok. Ya, tuan-tuan, sekarang tambah lagi. Takut tuan-tuan yang basuh, saya suruh cakap seorang, ada mangkuk jadi ni. Jadi tuan-tuan cukuplah setakat ni. Baik tuan-tuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dari Allah daripada Tuhan tinggi saya. Untuk maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.